Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Johor yang pernah menjadikan negara dengan tragedi pencemaran bahan kimia 2 tahun lalu kembali tercemar. Sungai ataupun air merupakan keperluan asas manusia, haiwan mahupun tumbuhan. Tetapi malangnya, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Sungai yang amat penting kian tercemar. Maka, marilah kita sokong kempen sayangi sungai kita. Air merupakan sumber kedua yang terbesar yang terdapat di bumi. Air meliputi 70% daripada permukaan bumi. Setiap kehidupan bumi memerlukan air untuk terus hidup. Berdasarkan peratusan air global yang terdapat di permukaan bumi ini, air tawar hanya meliputi sebanyak 25% sahaja, di mana air tawar tersebut terdiri daripada glasier dan letupan ais, air bawah tanah dan air tawar permukaan lain-lain. Air sungai terdiri daripada air tawar permukaan. Air sungai biasanya terbatas di dalam satu saluran yang terdiri daripada dasar sungai di antara dua tebing kiri dan kanan. Kebanyakan curahan hujan di darat akan melalui sungai dalam perjalanannya ke laut. Sesebuah sungai biasanya terdiri daripada beberapa anak sungai yang bergabung. Sungai juga merupakan sumber air tawar bagi penduduk persekitaran. Selain itu, sungai juga merupakan sumber kepada kegiatan ekonomi seperti pertanian, pembuatan dan perkilangan. Ini menyebabkan sungai merupakan modal bagi pengeluaran ekonomi. Punca-punca pencemaran sungai. Punca pertama adalah disebabkan oleh pembuangan sampah sarap ke dalam sungai oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Kedua, pembuangan sisa toksik dan sisa industri yang tidak dirawat daripada kilang. Ketiga, aktiviti pembalakan yang tidak terkawal. Keempat, penggunaan baja kimia atau racun serangga yang berlebihan dalam aktiviti pertanian. Kelima, pembuangan sisa minyak dari bengkel kenderaan atau motosikal. Keenam, influen dari loji rawatan kumbahan. Ketujuh, hakisan tanah dari aktiviti kerja tanah yang tidak terkawal. 8. Air larian permukaan dari kawasan bandar. 9. Air sisa larut resak. Yang pertama, pihak berkuasa perlu mengadakan undang-undang melarang pembuangan sampah sarap domestik ke dalam sungai. Keadilan masyarakat perlu dikenakan hukuman yang berat dan setimpal. Seterusnya, melakukan penguatkuasaan yang bersepadu bagi membantera sungai dari tercemar. Mengadakan kempen Cintailah Sungai secara berterusan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan sungai. Seterusnya, mempelbagaikan fungsi-fungsi sungai. Contoh, sungai dijadikan lokasi pelancongan, aktiviti perkelahan dan pertandingan sukan air. Menguatkuasa undang-undang untuk mendenda pemilik kilang yang tidak bertanggungjawab yang melakukan pembuangan sisa toksik dan kimia ke dalam sungai. Bagi pihak masyarakat, pihak sekolah, ibu bapa perlu membanyakkan kerja-kerja pembersihan untuk mengeluarkan sampah sarap yang terperangkap supaya aliran sungai mengalir. Seterusnya, kepentingan sungai. Sungai merupakan sumber bekalan air yang utama kepada manusia dan haiwan. Manusia menggunakan air untuk pelbagai tujuan sebagai air minuman dan kegunaan domestik. Sungai juga membekalkan sumber makanan kepada manusia. Sungai merupakan habitat haiwan akuatik seperti ikan, udang dan ketam yang membekalkan sumber protein yang mencukupi kepada manusia. Sementara itu, sungai juga mewujudkan peluang pekerjaan dan menambahkan pendapatan. Peranan sungai juga dapat dilihat apabila sungai dijadikan sebagai tempat rekreasi dan pelancongan. Hal ini kerana sungai mempunyai landscape yang menarik. Sebagai contoh, negara Indah Rompeh yang telah dijadikan sebagai kawasan rekreasi yang menjadikan tarikan pelancongan. Selain itu, sungai juga digunakan untuk menjana hidroelektrik dengan membina empangan untuk membekalkan sumber tenaga kepada rakyat. Empangan yang dibina juga berpotensi menjadi satu kawasan pelancongan yang menarik. Secara langsung dan tidak langsung, sektor pelancongan negara berkembang pesat. Akhir sekali, sungai juga dapat memainkan peranan sebagai medium pengangkutan dan perhubungan. Hal
Hal ini disebabkan sungai telah menjadi jalan perhubungan yang utama untuk menghubungkan kawasan pedalaman dan kawasan bandar. Sebagai contoh, sungai dapat mengangkut kayu-kayu balak daripada hutan ke kawasan bandar. Hal ini bukan sahaja menjimatkan tenaga pekerja, malah juga dapat menjimatkan kos pengangkutan. Merangkumi semua perkara di atas, sungai merupakan sumber yang kedua terpenting bagi manusia. Hidupan dan tumbuhan memerlukan air untuk meneruskan kelangsungan hidup. Oleh hal demikian, tegaslah kita harus menjaga nikmat bekal air yang bersih ini supaya semua pihak dapat menikmati pemberian ini dengan berterusan. Pelbagai pihak sama ada dari segi kerajaan, masyarakat dan individu perlulah memainkan peranan masing-masing untuk menjaga sungai kita daripada tercemar. Semua pihak haruslah memainkan peranan masing-masing dan menjaga kebersihan sungai supaya sumber ini tetap boleh digunakan oleh generasi akan datang. Akhir sekali, ayolah kita bersama-sama bergandeng bahu dan tenaga dalam menjaga sungai kita. Sekian, terima kasih.